KPM. Apa khabar semua yang menonton teras di Didik TV KPM? Saya Nisa K. Dan hari ini seperti biasa, kita ada subjek-subjek daripada orang kata apa, senarai subjek teras kita tu untuk berbincang, dan topik kita hari ini adalah percukaian di bawah subjek matematik. Sangat-sangat menarik kerana saya kira ianya bukan sahaja bermanfaat untuk murid-murid yang mengambil subjek ini, tetapi untuk kita semua di luar sana. Mungkin ada satu dua perkara yang berguna kepada kita dan boleh kita aplikasikan. Kita tidak boleh leka untuk sentiasa menjaga SOP di mana sahaja kita berada dengan memakai pelitup muka di tempat awam. Pakai pelitup muka dengan betul dan kemas untuk memastikan kita selamat. Jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan gunakan gel ataupun cecair pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Tadi ni saya dah sebut subjek kita hari ini adalah matematik, dan cikgu yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Cikgu ni seronok sebab saya dah jumpa beliau. Jadi jom kita berkenalan dengan beliau. Kita tonton profil ini. Matematik itu kacang je. Itu moto Cikgu Azman bin Saad yang merupakan guru matematik dari SMK Kuala Selangor. Apa khabar Cikgu? Selamat datang. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Macam mana Cikgu? Okey, hari ini alhamdulillah sihat? Sihat, alhamdulillah. Sama-sama kita jaga norma baru ni. Ya, betul. Di mana di sini pun kita tidak akan membuka pelitup muka kita untuk membuktikan kita juga mengamalkan norma yang sangat ketat di sini, SOP sangat ketat di sini. Dan saya persilakan Cikgu untuk kita sanitasi tangan kita terlebih dahulu sebelum kita mulakan sesi pembelajaran dan aktiviti kita pada hari ini. Baiklah, kawan-kawan semua yang di rumah dan juga yang akan bersama-sama dengan kami sebentar lagi, hari ini kita akan belajar mengenai percukaian. Macam saya sebutkan tadi, saya ada kawan-kawan juga. Saya nak ajak geng-geng study group, orang kata saya, ke sini, dan kita ada kawan-kawan daripada 4 sekolah yang berbeza. Jadi jom kita persilakan kawan-kawan kita. Dah masuk ke kelas ke? Assalamualaikum. Hai. Kita perkenalan dahulu dengan kawan-kawan kita, boleh ya? Saya nak persilakan Atirah Sofia. Sila perkenalkan diri anda. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Atirah Sofia binti Sani dari Sekolah Menengah Seksyen 7 Shah Alam. Terima kasih Atirah dari SMK Seksyen 7. Dan kita ada Mustaqim. Silakan Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Muhammad Mustaqim Mukrim Mewadi dari SMK Seksyen 7 Shah Alam. Baik, terima kasih. Dan seterusnya kita ada Yasmin Atirah. Atirah seorang lagi tapi yang ni Yasmin. Silakan Yasmin. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Yasmin Atirah binti Zubri. Saya daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 7. Baik, seterusnya Irdina. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Saya Irina Aisyah binti Muhammad Saini daripada Sekolah Menengah Sains Kepala Batas. Baik, terima kasih. Alia, sila perkenalkan diri anda. Hai, nama saya Nur Alia Maisara binti Rahim daripada SMK Park Betak. Baik, dan kita ada, orang kata apa, cikgu last but not least kan? Yeah. Sarah, silakan Sarah. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Sarah Khadijah binti Saidin. Saya dari SMK Batu Laut. Baiklah, terima kasih. Itu dia kawan-kawan kita. Ada yang dari SMK Seksyen 7, ada yang dari SMK Parit Betak Pontian Johor, dan ada yang dari SMK Batu Laut. Juga cikgu daripada SMK Kuala Selangor, macam mana sekarang apa keadaan di sekolah? Memandangkan kita pun dah kembali kepada PDPR kan? Perjalanan macam biasa, hidup mesti diteruskan juga. Hidup mesti Cuma kita diteruskan. mengharapkan semua rakan-rakan di luar sana joinlah PDPR yang cikgu-cikgu buat di sekolah. Kan ini saja jalan kita ada untuk membuat persediaan, khususnya untuk SPM nanti. Ya, betul. Dan kita pun, cikgu pun telah berusaha untuk tidak untuk memastikan anak-anak tidak ketinggalan. Sebelum kita terus kepada subjek kita pada hari ini, kita ada satu video khas cikgu yang kita nak kongsikan. Jom sama-sama kita saksikan. Kawan-kawan tahu tak apa itu cukai? Cukai ialah sumber pendapatan utama negara kita. Penting tahu cukai ni kawan-kawan. Sebelum ni saya tidak pernah mengambil tahu langsung apa itu cukai dan kepentingannya. Namun semenjak belajar di topik matematik tingkatan 5, saya menyedari akan kepentingannya dalam kehidupan kita. Bab percukaian ni memang menarik, tapi agak sukar sedikit untuk kita faham. Tapi kalau kita tak belajar, macam mana kita nak uruskan kewangan kita bila kita dah besar nanti?
Bila kita dah belajar bab percukaian ni, barulah kita tahu cukai itu untuk apa. Contohnya, macam bekalkan buku teks untuk kita student, so kita tak payahlah beli buku teks lagi. Faham? Sebut pasal cukai, selama ni saya tak pernah ambil tahu pun. Tapi sejak dipelajari di matematik tingkatan 5, baru saya tahu kenapa pentingnya ilmu tentang percukaian. Kita boleh tahu kenapa cukai itu dikenakan, siapa yang urus dan apa kesan jika kita tidak membayar cukai. Jadi, jom dalami tentang ilmu percukaian dengan suasana yang seronok lagi bermanfaat. Bye! Ya, itu dia kawan-kawan kita. Ada yang cakap topik ini menarik, cikgu. Tapi susah. Betul ke susah, cikgu? Dan apa yang kita nak belajar pada hari ini, cikgu? Okey, Nisa. Ya. Pertama sekali, tadi kita dengar adik-adik kita tadi sebut topik baru pada mereka, menarik, dapat ilmu. Bukan sekadar daripada mereka. Kita yang tua dia pun dapat ilmu sebenarnya dengan pelajaran benda ni. Okay? Memang nampak macam sukar sikit sebab banyak term-term yang perlu dihafal. Tapi sebenarnya macam saya cakap tadi, kalau kita ikut betul-betul apa semua, InsyaAllah semuanya kacang saja. Kacang saja. Jadi jangan risau. Saya nak tanyalah kawan-kawan saya yang di studio ni, study group saya ni, adakah anda sudah bersedia? Kalau dah bersedia, bagi Kak Nisa double thumbs up. Ya, semua dah bersedia dan saya harapkan yang menonton kami di rumah pun telah bersedia sediakan buku atau pen dan kertas untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini di mana kita akan membincangkan berkenaan dengan topik percukaian di bawah subjek matematik. Tetapi sebelum kita pergi kepada sesi pembelajaran kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali ke teras di Didik TV KPM selepas ini. TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Azman dari SMK Kuala Selangor dan kawan-kawan saya dari SMK Seksyen 7 Shah Alam, SMK Parit Betak Pontian Johor, SMK Sains Kepala Batas dan SMK Batu Laut Penang. Dan saya kira yang di rumah kan cikgu dah bersedia. Yang penting ni ada kalkulator saintifik kan cikgu kan? Kejap lagi nak kira-kira, bukan kira-kira duit jangan dalam hidup ni cikgu. Kita nak kira-kira percukaian. Baiklah cikgu dah sedia cikgu? Dah. Okey. Kawan-kawan saya pun dah bersedia. Jom sama-sama kita mulakan. Silakan cikgu. Okey, alright. Terima kasih Nisa dan apa khabar semua yang kat studio yang bersama Google Meet dengan saya dan juga semua anak-anak kat luar sana. Saya nak mulakan dengan satu sajak pula. Sajak, silakan cikgu. Guru, oh guru, jika dulu kau bermula gaji 1,000, daftarlah fail cukai dahulu. Dan kini gaji kau 10,000, bayarlah cukai bila tiba waktunya. Jika kau alpa dan buat tak tahu, Akta 53 kan memburu. Denda, cukai, penjara dan juga penalti membuat kau termangu sendiri. Okey, itu dia saja berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Saya pula yang seram. Okey, alright. Okay. Saya sambung di saya. Silakan. Alright, so hari ini bersama dengan saya Cikgu Azman Saad. Okey, Azman Rezeki nama glamour saya. Okey, alright. So nak kongsi hari ini adalah satu topik yang sangat menarik iaitu tentang pengiraan cukai pendapatan. Okey, kita nak lihat bagaimana nak kira cukai pendapatan. Okey, sebelum ni kita hanya tahu isi borang online, hantar, kan? Kena Betul? bayar, kita bayar. Okey, tapi hari ni kita nak tengok satu-satu. Apa isi dalam borang tersebut? Okey, alright, jom kita pergi satu-satu. Okey, cukai pendapatan adalah cukai yang dikenakan atas semua individu, okey, yang bergaji. Okey, asalkan dia bekerja saja dalam Malaysia ni, beroperasi syarikat bersama Malaysia, kena cukai. Itu syarat dia. Okey, dan setiap individu yang bergaji tersebut, okey, dikenakan mendaftar sebagai pembayar cukai, okey, mentafsir sendiri pendapatan mereka dan bayar cukai setiap tahun.
Dan cukai ni pula dikira untuk tahun sebelumnya pada tahun semasa. Bermaksud contoh macam saya, okey, tahun 2021 saya akan isi borang cukai untuk taksiran 2020. Gaji RM20,000 cikgu? Ya, sebab apa begitu? Sebabnya ialah sekarang macam bulan 2021, baru sampai bulan 5. Cukai dikira Januari sehingga Disember. Betul. Jadi cukai tahun sebelumnya dikira pada tahun semasa. Okey, sambung. Okey, pengenalan cukai pendapatan. Sangat mudah, sangat simple sebenarnya. Okey. Di mana cukai pendapatan di Malaysia ni jenis cukai yang sangat berbentuk progresif. Maksudnya ialah semakin tinggi pendapatan kita, maka semakin tinggilah cukai kita kena bayar. Okey, alright. Kemudian mulai 2015 juga semua orang termasuk Nisa, termasuk orang abang kamera semua, saya sendiri pun okey, asalkan gaji lebih RM34,000 selepas tolak KWSP wajib daftar cukai. Okey, bayar belum tentu lagi. Wajib buka fail cukai dulu. RM34,000 ni gaji tahunan. Gaji tahunan. Selepas tolak KWSP. Baik. Okey, kemudian lagi nak kira cukai. Mula-mula sekali kita nak kira cukai lah, kita mesti tahu berapakah pendapatan bercukai kita. Kita dapat duit banyak, hasil kita banyak. Okay? Tetapi apa yang dikira untuk cukai? Itu kita akan belajar. Okay? Kemudian yang kedua, hitung pula berapa cukai kita kena bayar. Berapa cukai kena bayar. Dah dapat begitu, kita akan rujuk jadual semua. Tengok pula, ada pula rebate. Kerajaan kita sangat bermurah hati. Okay? Bagi pula rebate, potongan, diskaun. Okay? Dan tahulah berapa kita kena bayar nanti. Okay. Kemudian dah sampai situ nanti, tengok pula. Sebab kita macam kita dengan awam ni, kita ataupun swasta, dia ada potongan wajib setiap bulan. Kita panggil dia potongan cukai berjadual, PCB. Jadi, kita dah potong awal-awal. Jadi, bila hujung tahun nanti, bila kita nak isi, mungkin kita tambah sikit saja. Ataupun kita akan dapat tambah pulangan balik kerana kita bayar lebih cukai tersebut. Oh, lebih pula. Ada begitu. Alright. So kita akan cek hari ini satu-satu bagaimana kiraan cukai dilakukan. Okey, yang dekat Google Meet semua sedia semua ya. Alright. So pendapatan bercukai. Saya ambil contoh saya sendirilah sebagai seorang guru kaki tangan kerajaan. Okey. Saya nak cari berapakah pendapatan boleh cukai. Keluarnya ialah boleh cukai. Okey. Saja saya ada gaji setiap bulan. Okey. Saya ada gaji setiap bulan. Okey. Dan saya juga ada dapat bonus, dividen. Okey. Macam saya ada simpan ASB, saya ada bonus, ada dividen. Ataupun saya sendiri ada rumah saya sewakan, dapat hasil sewaan. Okey. Kemudian saya juga buat buku, tulis buku kan. Ada juga dapat royalty contohnya. Semua itu saya akan kirakan. Okey. Bila isi borang cukai, saya kena kira semua tu. Berapa semua hasilnya. Dan di samping itu sebagai seorang kaki tangan kerajaan juga dan juga kerajaan swasta juga, kita ada macam-macam allowance ni Nisa. Kita ada allowance pakaian, allowance kehadiran, allowance perumahan semua tu. Okey. Semua allowance tidak dikira untuk cukai. Oh, okey. Yang lain kita kira semua, tetapi kita buangkan allowance. Okey, maka dapatlah pendapatan boleh cukai. Itu syarat pertama. Cari dulu pendapatan boleh cukai. Okey, dah dapat yang itu pula, kita akan tolak pula. Okay, dalam borang online nanti, kita akan tengok, okay, ada bahagian berikutnya, tolak pula dengan dua benda. Oh, okey. Apakah benda itu? Nak tanya kawan-kawan kita ke? Kita tunggu dengan pakai baju raya tu. Ya. Okey, ada tak soalan jawab? Apakah benda yang akan ditolak untuk pengiraan pendapatan bercukai? Siapa tahu boleh angkat tangan? Silakan. Yasmin, Atirah, silakan. Pengecualian cukai tolak dengan pelepasan cukai. Pengecualian dan pelepasan. Terima kasih. Pandai Yasmin. Okay, cantik baju raya dia kan. Alright. So, betul lah tu. Okay. Dah dapat pendapatan boleh cukai. Kita tolak pula dengan dua perkara. Iaitu yang pertama ialah pengecualian cukai. Yang kedua ialah pelepasan cukai. Okey. Apa pula dia pengecualian ni? Apa pula pelepasan ni? Apa beza dia? Macam sama je cikgu, tak sama je? Tapi berbeza-beza. Tanya lagi kawan-kawan kita. Tanya kawan-kawan kita. Siapa boleh jelaskan dekat Nisa apa beza pengecualian dan pelepasan cukai? Siapa nak cuba? Silakan Irdina. Okey, kalau pengecualian cukai ni macam hadiah, derma, sumbangan. Kalau pelepasan cukai pula macam untuk diri kita sendiri. Rawatan perubatan, yuran pengajian, macam tu. Oh, betul ke cikgu? Betul lah tu. Okey.
memang betul nampak cantik cantik pandai otaknya. Sebab tu masuk sekolah sains kepala batas. Okey, alright, tapi yang lain pun bagus juga. Okey, betul apa yang cakap tadi ya. Pengecualian ini adalah sebarang bentuk derma, hadiah, sumbangan kepada mana-mana institusi yang diluluskan ataupun diiktiraf oleh kerajaan. Contohnya, sekolah, masjid, zoo negara, pustakaan negara, even kita derma buku pun kita boleh tolak cukai juga. Maknanya yang kita lakukan sumbangan. Kita sumbangkan. Sebentuk wang, ringgit apa semua. Jadi yang penting ialah simpan resit. Resit asal dia simpan. Bukti lah kan. Ya, bukti. Ya, yang kedua ialah pelepasan. Pelepasan ini yang memang diberi oleh kerajaan. Contoh sebagai ialah potongan individu. Kita isi borang cukai, kita tolak potongan untuk diri kita sendiri sebanyak RM9,000. Kemudian ada tanggungan. Kita ada anak-anak, kita ada isteri, boleh tolak juga pengecualian cukai tersebut. Pelepasan, minta maaf, pelepasan. Kemudian kita ada simpan K2SP, ataupun kita ada beli insurans, boleh dilepaskan daripada cukai. Rawatan perubatan bukan untuk diri kita saja, keluarga kita, ibu bapa kita pun boleh juga. Dan yuran pengajian, kita sambung belajar pun boleh diberikan pelepasan cukai. Banyak benda yang kita boleh jumpa. Ini antaranya lah. Jadi bila tolak pengecualian dan tolak pelepasan, baru dapat pendapatan bercukai. Yang tadi tolak allowance dapat pelepasan boleh cukai. Ini bertolak dua ni pelepasan bercukai. Cikgu saya nak tanya, kalau zakat termasuk dalam kategori pengecualian atau pelepasan? Zakat ni menjadi isu. Agak-agak nisal kat mana? Saya rasa macam pelepasan cukai je, cikgu, betul tak? Takut pula saya. Tengok tu, Atira tu senyum je. Dia kata ni salah tu dia kata. Salah ke? Tak apa, kita akan bincang kemudian nanti jawapan dekat mana. Baik, kita simpan jawapan tu, cikgu ya. Alright. Baik, terima kasih. Sambung lagi. Jom, cikgu. Cukai pendapatan ditentukan dengan merujuk jadual kadar cukai yang ditetapkan oleh kerajaan. Dan akan berubah ikut semasa demi semasa. Terutamanya waktu bajet dibentangkan. Mungkin kerajaan akan umumkan polisi baru, maka akan berlaku sedikit perubahan, terutamanya dari segi aspek jumlah cukai yang perlu dibayarkan. Alright. Dia akan berubah sentiasa lah. Alright. Tapi inilah jadual cukai yang semasa 2020. Contoh kita tengok kat situ. Ada jadual banjaran pendapatan bercukai untuk kosong hingga RM5,000. Kemudian RM5,000, RM5,001 hingga RM20,000. Setiap nilai-nilai tersebut ada jumlah cukai yang dikenakan. Sampai